Barakah membawakan pengembaraan berkisahkan sejarah para Nabi dan Rasul dalam rancangan Jejak Rasul. Selamat menonton. Jejak Rasul walau jauh, jalannya membawa ke syurga. Jejak Rasul sejarah dunia, ibrahnya membara di jiwa. Berada di tengah benua Asia, Selat Melaka ialah laluan utama perjalanan laut menghubungkan ketamadunan dunia timur dan barat. Semenanjung Tanah Melayu dikenali di kalangan pelayar silam sebagai negara hujung tanah, menyaksikan 1001 peristiwa seperti yang tercatat dalam pelbagai sumber sejarah. Selangor dicatatkan pernah berada dalam jajahan Kesultanan Melaka. Sejarah Melayu ada menyebut semasa zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah, Tun Perak telah dijemput menjadi penghulu di Kelang. Nama Kelang dan Selangor turut tercatat dalam peta pelayaran Laksamana Cengho. Pada umumnya sebelum terbentuk sebagai sebuah entiti kesultanan yang berdaulat, sebenarnya telah ada jajahan ataupun kerajaan di negeri Selangor tapi tidak dikenali dengan nama Selangor. Jadi berdasarkan daripada catatan daripada Salalatus Salatin, ada menyatakan Kelang dan juga Jeram. Dan kemudian Selangor, yang mana Kelang dan Jeram ini adalah di bawah pentadbiran ataupun di bawah pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Di daerah inilah bermulanya era Kesultanan Selangor dengan pengabsahan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor yang pertama. Sebelum Sultan Salehuddin bersemayam di Kuala Selangor pada tahun 1766, ayandanya Opu Daeng Celak bersama saudara-saudaranya telah pun tiba di Kuala Selangor ini. Dari sinilah kuasa dan wibawa pemerintah negeri Selangor bermula dan menjadi pusat pentadbiran tertuanya. Sejarah Kuala Selangor begitu sinonim dengan sejarah Bugis di rantau ini. Kedatangan orang Bugis yang pertama dan rombongan pertama tu dipercayai daripada Goa di Sulawesi, diketuai oleh seorang yang bernama Arung Pasarai. Jadi di Kuala Selangor, Arung Pasarai ini dilantik oleh Datuk Engku Kelang sebagai Yang Tuan Selangor yang pertama. Kemudian diikuti selepas Arung Pasarai mangkat, diikuti oleh adik dia, iaitu Raja Siti, seorang perempuan. Dan kemudian selepas Raja Siti mangkat tidak ada waris, maka kebetulan pada masa itu kehadiran Daeng Bugis yang 5 saudara ini, salah seorang daripada anak kepada Daeng Celak, iaitu Raja Lumu ni telah dipilih untuk menggantikan Raja Siti lah. Sejarah itu bermula seawal tahun 1756 dengan Raja Lumu yang menjadi Yang di-Pertuan Besar Selangor bergelar Sultan Salehuddin. Raja Lumu ialah putera Yang di-Pertuan Muda Johor Daeng Celak, salah seorang Opu Bugis 5 bersaudara yang sebelumnya telah berjaya bertapak dalam kerajaan Johor. Opu Bugis 5 bersaudara, iaitu Daeng Parani, Daeng Marewah, Daeng Celak, Daeng Menambung dan Daeng Kemasih. Dan kelima-lima ini adalah putera Daeng Rileket, yang mana mereka ini keluar dari tanah Bugis, 5 bersaudara bersama dengan bapanya, ayahnya. Kemudian terlibat dalam politik di negeri Melayu, termasuk juga Riau dan Lingga. Biarpun berasal dari keturunan Bugis yang amat berpengaruh, Raja Lumu memohon pengiktirafan Sultan Perak
pada tahun 1766 bagi membebaskan negeri Selangor daripada kekuasaan Kerajaan Johor. Sultan Mahmud ketika itu masih baru menduduki takhta Kesultanan Perak menggantikan kekanannya Sultan Iskandar Zulkarnain. Peristiwa bersejarah itu mengesahkan kedaulatan Kerajaan Raja Lumu. Dia tidak boleh dipisahkan dengan sejarah Kesultanan Perak. Kerana Raja Lumu diiktirafkan sebagai Sultan Selangor oleh Sultan Mahmud atau nama tubuhnya Raja Kimas pada tahun 1766 sebagai Sultan Selangor dan bergelar Sultan Salahuddin. Maka terasaslah Kesultanan Selangor secara rasmi sebagai sebuah negeri di Tanah Melayu. Pengiktirafan Sultan Perak itu mengabsahkan tahta kerajaan Raja Lumu sekaligus menamatkan pegangan Johor ke atas Selangor. Kenapa dari Perak? Jika kita meneliti sejarah institusi Kesultanan Melayu pada waktu itu, negeri Melayu yang satu-satunya dikaitkan ada darah keturunan Melaka adalah Kesultanan Perak. Itu di antara sebab yang kuat kenapa Raja Lumu ke Perak untuk mendapatkan pengiktirafan. Di makam Diraja Selangor, Bukit Melawati ini bersemadinya 3 orang Sultan Selangor terawal. Ini ialah makam Raja Lumu, Putera Opu Daeng Celak, Sultan Selangor yang pertama. Mangkat pada tahun 1782, pemerintahan Selangor diteruskan oleh puteranya Sultan Ibrahim. Pelabuhan Kuala Selangor pernah muncul sebagai pusat perdagangan biji timah yang mampu menyaingi Pelabuhan Melaka yang dikuasai Kompeni Belanda. Berada di laluan perdagangan Selat Melaka yang sibuk, kapal-kapal melintasi perairan Kuala Selangor mula mendapat panduan rumah api ini sejak 112 tahun yang lalu. Ia monumen paling menonjol di puncak bukit bersejarah ini. Rumah api Kuala Selangor dikenali juga sebagai Rumah Api Altinsburg, sebenar nama Gubernur Belanda. Ia antara rangkaian 15 buah rumah api negeri-negeri Selat yang telah dibina oleh penjajah Inggeris bermula dari tahun 1826. Dibangunkan pada tahun 1907, Rumah Api Altinsburg ini antara legasi Inggeris yang masih berfungsi. Ia mula beroperasi pada tahun 1910, menjadi panduan para pelayar di Selat Melaka sebagai penanda laluan keluar masuk kapal ke perairan Selangor. Pada kurun ke-18 dan 19 lalu, ketinggian Bukit Melawati memadai untuk meninjau lalu lintas kapal di perairan Kuala Selangor serta berperanan sebagai kota pertahanan. Cikgu melihat kepada kedudukan Meriam di sini dan kita andaikan bahawa di sana adalah laut. Jadi tengok macam jauh ya. Ya. Dan mungkin mengikut kepada pembacaan saya, Meriam ini pun mungkin menembak dalam jarak tertentu saja. Apakah mungkin kerana zaman dahulu lautnya lebih hampir disebabkan ialah faktor muka bumi dan sebagainya? Baik, ini satu soalan yang menarik. Ramai pengunjung di sini juga bertanya soalan yang sama. Baik, dari segi geografi, ya. Waktu 100 tahun dahulu memang laut tu agak rapat ke kota ni, lebih kurang di bawah. Jadi sewaktu Meriam ni kalau kita lihat memang boleh sampai. Okey, jadi disebabkan oleh berlakunya perubahan geografi, hakisan tanah, okey, jadi bawah Sungai Selangor. Jadi mulalah muncul paya-paya, jadi tanah tu makin jauh, darat tu bergerak jauh, nampak jauh laut tu. Dulu sebenarnya rapat, dekat. Jadi kalau kita tengok jeti pun memang letak dekat saja dengan Sungai Selangor.
Setelah menaiki tahta, Sultan Salahuddin telah berjaya memajukan Kuala Selangor sebagai hub perdagangan dengan menawarkan harga biji timah paling kompetitif dalam pasaran ketika itu. Tambahan pula, selepas beroleh kedaulatannya, Selangor tidak lagi tertakluk dengan ikatan perjanjian Kesultanan Johor dengan Belanda, terutamanya yang berkaitan perdagangan biji timah. Sewaktu Raja Lumu menjadi Sultan sebagai Sultan Salahuddin, dia seorang yang bijak. Macam mana? Dia membeli timah, bukan setakat Selangor mengeluarkan timah sendiri daripada pedalaman Selangor, tapi Selangor dia membeli timah daripada Melaka, daripada lain-lain tempat dekat dengan tanah Melayu. Sebaliknya Belanda juga melakukan jualan timah, cuma timah yang dijual Belanda dibeli dengan harga yang murah. Sultan Salahuddin bijak, dia membelinya dengan harga yang mahal. Dan ini telah menimbulkan sedikit tidak senang hati di pihak Belanda. Selain tindakan melepaskan Ikatan Johor melalui pengiktirafan Sultan Perak, baginda mencabar Belanda dengan menjalinkan hubungan dengan syarikat Hindia Timur Inggeris. Dan kemudian pada masa yang sama pula, pihak British pada masa itu pun telah sampai ke Tanah Melayu dan mempunyai hubungan baik dengan Sultan Salahuddin kerana dapat menjalankan perniagaan timah dengan harga yang baik dan menguntungkan. Dan pada masa yang sama British juga menjual kain candu di Kuala Selangor. Setelah kemangkatan Sultan Salahuddin, dasar yang sama diteruskan oleh putera baginda Sultan Ibrahim. Ini ialah makam Sultan Selangor kedua, mangkat pada tahun 1826. Sultan Ibrahim memerintah selama 44 tahun. Disembadikan bersebelahan makam ayandanya Sultan Salahuddin. Ketika Yang di-Pertuan Muda Riau, Raja Haji Fisabilillah, melancarkan perang melawan Belanda di Riau hingga memaksa armada penjajah itu berundur dari perairannya, Sultan Ibrahim memimpin tentera Selangor bersama pasukan Rembau menyerang kedudukan Belanda di Melaka. Kemakmuran negeri Selangor tergugat dengan serangan balas Belanda. Ekoran cubaan Sultan Ibrahim menyerang kedudukan Belanda di Melaka. Sultan Ibrahim telah membangunkan sebuah benteng perkasa di atas Bukit Melawati ini, namun ia bukanlah kebal. Semasa serangan Belanda pada Julai 1784, kota Bukit Melawati jatuh ke tangan musuh. Belanda memberi nama baharu kepadanya, iaitu Kota Altinsburg, selain diperkuatkan dengan penambahan meriam yang dibawa dari Melaka. Penghantaran 12 pucuk meriam oleh syarikat Hindia Timur Inggeris ke kota Tanjung Kerabat di Kuala Selangor telah direkodkan oleh Belanda pada tahun 1784. .47 pucuk warkah yang dikirimkan oleh Sultan Ibrahim sekitar penghujung abad ke-18 masih tersimpan dalam koleksi surat-surat Francis Light atau The Light Letters dalam bentuk manuskrip bertulisan Jawi yang tersimpan di bahagian arsip Perpustakaan School of Oriental and African Studies, University of London. Profesor Datuk Ahmad Murad American dan Ustaz Abdul Rahman Muhammad Amin antara individu di sebalik kejayaan mendapatkan hak salinan digital serta menyempurnakan proses transliterasi keseluruhan koleksi surat-surat Francis Light. Hari ini, ia boleh diteliti oleh para pengkaji di Perpustakaan Hamzah Sendut, Universiti Sains Malaysia, USM. Contohnya, warkah Sultan Ibrahim ini yang menawarkan hubungan persahabatan kepada Gubernur Jeneral Inggeris di Bengal. Baginda turut meminta bendera British untuk dikibarkan. Sebagai balasan, baginda menawarkan penjualan biji timah, lada, lilin dan rotan kepada pihak Inggeris. Dalam surat Sultan Ibrahim kepada Francis Light ini, baginda memesan peralatan ketenteraan iaitu 60 laras senapang serta 1000 butir peluru dan juga sepasang meriam besar bersama 100 butir pelurunya. Surat ini mengandungi permintaan Sultan Ibrahim kepada Francis Light
untuk menumpangkan seorang tokoh agama menaiki kapal company atau kapal negeri lain di Pulau Pinang yang akan berlayar ke Pelabuhan Mocha di Yaman atau Pelabuhan Jeddah di Arab Saudi. Tokoh agama itu bernama Haji Kasim beserta 2 orang anaknya dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah haji. Gelaran Kesultanan, petikan ayat Al-Quran ayat 59 surah An-Nisa dan ayat 4 surah Ar-Rum pada Cok Mohor Sultan Ibrahim ini menggambarkan pengaruh Islam dan Arab yang kuat dalam kerajaan baginda. Dalam surat ini, baginda merujuk dirinya sebagai sultan dan menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin. Cok Mohor ini pula menggunakan gelaran Raja Selangor Badruddin. Kesemua warga baginda dalam koleksi surat-surat lain menamakan negerinya sebagai Selangor Darul Khusus. Melihat pengaruh Arab dan Islam dalam surat-surat oleh Sultan Ibrahim, dipercayai alim ulama berketurunan Arab atau alim ulama yang terdidik dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar telah berada di Istana Selangor penghujung kurun ke-18 itu. Artifak seperti mata wang, makam dan batu nisan merupakan indikasi pengaruh Islam dalam satu pertempatan. Ia petunjuk kewujudan entiti pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang aktif. Survey mata wang Sultan Ibrahim telah membawa pengkajinya kepada penemuan tapak batu nisan Aceh di Kampung Lubuk Jaya, 16 km dari Bandar Kuala Selangor. Salah satu tapak jumpaan batu nisan Aceh di Selangor adalah tapak yang terletak di Kampung Lubuk Jaya, Mukim Pasangan, Kuala Selangor, yang mana di tapak ini kita telah menjumpai satu kompleks pemakaman yang menggunakan batu nisan Aceh yang terdiri daripada beberapa jenis tipologi. Jadi penemuan batu nisan Aceh di tapak ini adalah hasil daripada survey yang dilakukan pada awalnya dalam usaha untuk mendapatkan artifak koin ataupun mata wang Sultan Ibrahim. Penyelidikan ekskavasi ekologi tapak jumpaan nisan Aceh, Kampung Lubuk Jawa ini telah dijalankan pada tahun 2009 lalu. Kami telah menjumpai tapak ini sekitar tahun 2006 dan seterusnya pada tahun 2009 satu penyelidikan ekskavasi telah dilaksanakan di tapak ini. Dan hasil daripada ekskavasi tidak hanya menjumpai batu-batu nisan Aceh tetapi juga turut menjumpai artifak-artifak seperti sepihan seramik dan juga beberapa alat besi. Penemuan-penemuan ini merupakan indikasi kepada adanya pemukiman ataupun penempatan awal di Kuala Selangor ataupun di tapak ini, yang mana kemungkinan hasil daripada penyelidikan yang lebih lanjut dapat membuktikan penempatan terawal di Kuala Selangor adalah di kawasan Kampung Lubuk Jaya. Kira-kira 1 kilometer ke selatan Kampung Lubuk Jaya ialah Tanjung Siam, bersempadan dengan Kuala Selangor. Tanjung Siam dikatakan pernah menjadi pusat pentadbiran semasa zaman Sultan Ibrahim. Sungai Selangor menjadi laluan utama menghubungkan Tanjung Siam dengan Bukit Melawati dan pelabuhan utama di Kuala Selangor. Kedudukannya strategik bagi kutipan cukai ke atas perahu-perahu yang mengangkut biji timah atau hasil hutan daripada kawasan pedalaman. Inilah kawasan Teluk Siam yang menjadi pusat pemerintahan Sultan Ibrahim yang memerintah negeri Selangor, dan ia berdekatan dengan kota Bukit Melawati yang berfungsi sebagai pusat pertahanan bagi kerajaan negeri, dan kedudukan mereka hampir dihubungkan oleh Sungai Selangor yang juga berfungsi sebagai laluan utama bagi pedagang-pedagang yang masuk ke negeri ini demi memakmurkan Selangor Darul Khusus. Warkah-warkah bersahabat kepada Francis Light, mata wang timah era baginda, indikasi kewibawaan Raja Selangor Badruddin, Khalifatul Mukminin, Sultan Negeri Selangor Darul Khusus, penghujung kurun ke-18 silam ketika kuku Belanda amat mencengkam. Semasa Inggeris bijak mengintai peluang, Kuala Selangor menyaksikan segalanya. Betapa mulia Rasul-Rasul pilihan Allah, di badai ujian
Rasul.